Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Dr. Nur Azian binti Haji Nahar selaku pensyarah LM2023 dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Di dalam video dokumentari ini, saya akan menyampaikan berkenaan satu topik iaitu aktiviti kesukarelawanan. Selamat menonton. Mutakhir ini, aktiviti kesukarelawanan semakin mendapat tempat di mata masyarakat. Siapa sangka dalam kita mengejar arus era urbanisasi ini, masih ada lagi masyarakat yang melihat dengan mata hati dan berbakti dengan jiwa yang tulus tanpa mengharap balasan. Kesukarelawanan ialah satu konsep berkaitan dengan sumbangan atau pengkongsian masa, sumber pengetahuan, kemahiran dan sebagainya yang dilakukan secara sukarela. Kesukarelawanan menjadi agenda penting dalam misi pembangunan negara. Penyertaan masyarakat, khususnya generasi muda dalam aktiviti kesukarelawanan ini amat penting dalam melahirkan sebuah komuniti berempati. Kerja-kerja kesukarelawanan ini sering dilakukan oleh badan-badan bukan kerajaan maupun kerajaan itu sendiri yang kebiasaannya dilakukan semasa pasca banjir atau bencana-bencana alam yang lain. Sebagai contoh, pada awal tahun 2021, beberapa negeri pantai timur iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan telah dilanda bah besar. Dalam musim pandemik yang mencabar ini, heterogen pasukan sukarelawan daripada pelbagai badan NGO telah turun padang dan bertungkus lumus menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di negeri-negeri yang terlibat. Bidang kesukarelawanan ini bukan sahaja mampu meringankan beban mereka yang memerlukan pertolongan, malah mampu membentuk generasi pucuk muda yang berkualiti dari aspek spiritual maupun fizikal. Justru, kerja-kerja kesukarelawanan ini memberi 1001 kemaslahatan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Jika ditelusuri hakikat dan sejarah aktiviti kesukarelawanan ini, kita pasti akan bertemu dengan pelbagai elemen budina bakti yang ditabur kepada masyarakat yang memerlukan. Banyak kebaikan yang dinikmati golongan tersebut hasil usaha murni para sukarelawan. Tetapi aktiviti ini bukan hanya memberi faedah kepada golongan yang dibantu, malah memberi kebaikan kepada para sukarelawan itu sendiri, seperti dapat melatih diri bekerja secara ikhlas. Hai, Assalamualaikum. Saya Amira. Jadi, antara kelebihan bila kita menyertai aktiviti penting, saya sendiri dapat melihat kesusahan mereka dan dapat meningkatkan lebih lagi lah rasa simpati dalam diri saya. Sebab mungkin sebelum ni kita tahu ada orang yang susah, tapi kita tak nampak sebetulnya macam mana keadaan mereka, kondisi mereka, keadaan rumah mereka. Jadi bila saya sendiri turun padang untuk memberikan bantuan, saya dapat melihat banyak sangat sebenarnya ramai lagi orang yang memerlukan bantuan. Dan kat sini kelebihannya ialah kita sebagai rakyat Malaysia atau kita sebagai manusia itu sendiri, kita dapat berpeluang lah untuk meringankan beban mereka. Kita dapat melihat mereka sedikit sebanyak tersenyum dengan bantuan yang kita berikan. Individu yang menyertai program-program sukarelawan akan melakukan banyak pengorbanan kerana kerja-kerja ini menuntut masa dan tenaga serta komitmen yang tinggi yang bakal menguji ketahanan diri seseorang itu. Apabila seseorang individu memiliki sifat ikhlas dalam dirinya, apa jua cabaran dapat ditempuhi dan seterusnya mereka boleh melakukan sesuatu walaupun di luar kemampuan diri mereka. Sikap ikhlas semasa bekerja akan membantu diri individu untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Memetik kata-kata Saidina Ali bin Abi Talib, lebih baik kamu perhatikan bagaimana amalan kamu diterima sekiranya hanya sedikit amalan yang disertai dengan ikhlas dan takwa. Izharlah bahawa dengan lahirnya golongan yang ikhlas bekerja, pasti sasar diri mereka juga unggul
unggul dan terbilang kerana ikhlas bukanlah satu sifat yang mudah untuk diterap dalam kalangan masyarakat. Menelusuri mauduk dengan lebih mendalam, selain daripada melatih diri bekerja secara ikhlas, aktiviti kesukarelawanan juga mampu menghadiahkan seseorang individu dengan pengalaman baharu. Pepatah ada menyebut bahawa guru yang terbaik adalah pengalaman itu sendiri. Kerja-kerja kemanusiaan ini membolehkan para sukarelawan melihat kehidupan golongan yang memerlukan dengan lebih dekat. Pengalaman melihat dengan mata sendiri, kemudian membantu dan berjumpa dengan mangsa secara terus membenarkan para sukarelawan memahami segala perik yang dirasai oleh mereka dengan hanya pandangan mata hati. Tamsilnya, Heliza Helmi, seorang aktivis yang melakukan aktiviti kemanusiaan di Syria pada tahun 2019. Beliau menceritakan pengalaman pahit beliau semasa berada di sana yang menggambarkan bahawa kemungkinan untuk beliau kembali ke tanah air dalam keadaan yang bernyawa adalah sangat tipis. Ini menunjukkan kerja-kerja kesukarelawanan ini menuntut komitmen sebanyak 200% memerlukan para sukarelawan mempunyai daya ketahanan fizikal dan mental yang kuat. Ingat, lama-lama menjadi kain. Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Jelaslah pengalaman dan pelajaran yang ditimba hasil daripada kerja kesukarelawanan ini pasti memberi kelebihan pada masa akan datang. Meniti ke tinta yang terakhir, faedah yang boleh didapati apabila mengikuti kerja-kerja kesukarelawanan adalah berpeluang membantu golongan yang memerlukan. Tujuan utama aktiviti kesukarelawanan ini adalah diadakan untuk membantu golongan lain yang berada dalam kesusahan. Apabila sesuatu bencana atau kejadian yang buruk berlaku, pihak sukarelawan antara badan pertama yang turun padang menyumbang segala kudrat yang dimiliki. Merekalah wira tidak didendang, mereka jugalah barisan hadapan negara yang berkorban menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Andai semua individu menjiwai kepentingan menyertai kerja-kerja kesukarelawanan ini, pasti mereka akan mendapat pulangan sangat lumayan yang merupakan faedah hasil ketulusan budi mereka. Hulurkan tangan, ringankan beban kerana tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebagai contoh, penyertaan beberapa orang anak muda Malaysia yang mewakili pertubuhan bukan kerajaan My Hope Hero ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia bagi memberi bantuan kepada mangsa banjir dan tsunami. Pihak media melaporkan para sukarelawan ini yang terbabit bersikap ringan tulang membantu mangsa. Oleh itu, kerja-kerja kesukarelawanan ini memberi peluang untuk membantu golongan yang memerlukan dan meringankan beban yang dipikul oleh mereka. Seperti klip-klip terbang malam, jelaslah bahawa kerja-kerja kesukarelawanan ini memberi 1001 maslahat kepada golongan sejagat, terutamanya golongan darah setabuk pinang. Pihak kerajaan perlulah lebih giat dalam mempromosikan dunia kesukarelawanan ini kepada generasi pucuk muda kerana kerja-kerja ini mampu melahirkan individu yang berkemahiran dalam kepimpinan, komunikasi dan intelektual. Harapannya, aktiviti kesukarelawanan ini mendapat sambutan dan sokongan ramai agar suasana negara bertambah aman dan harmoni. Sebagaimana tuntutan agama Islam sendiri yang menyatakan bahawa insan terbaik dalam kalangan manusia adalah golongan yang banyak memberi sumbangan atau memberi sumbangan kepada orang lain. Seandainya generasi muda mengeleng enteng dan membutakan mata
terhadap kerja-kerja kesukarelawanan ini, tidak mustahil akan lahirnya masyarakat yang individualistik dan bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Hidup ini ibarat roda, kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Jika hari ini kita menyambut huluran tangan-tangan yang memerlukan, esok siapa tahu nasib kita. Barangkali kita yang merintih hiba meminta pertolongan dari jiwa yang ada. Tuntasnya, semua pihak haruslah berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam menggalakkan marhen Malaysia mencuburi diri dalam dunia kesukarelawanan. Cendekawan Nusantara ada berkata, berikan aku 10 anak muda, maka akan aku menggegar dunia. Buat para sukarelawan, jutaan perhargaan kami lontarkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan beruntung.